Assalamualaikum tuan-tuan dan puan-puan. Hari ini kita sambung lagi dengan tutorial sistem kuasa solar, sistem 24 volt menggunakan hybrid inverter ataupun all-in-one inverter. Untuk hari ini kita akan buat sambungan inverter kepada bateri, dan bateri ni kita dah sambungkan dah jadi sistem 24 volt. Bagi tuan-tuan yang belum jelas lagi apa perbezaan antara 12 dan 24 volt ni, tuan-tuan boleh tengok video sebelum ni, link ada dekat atas ni. Dan saya memang sangat rekomenkan tuan-tuan tengok dulu video tu sebab masih ramai lagi yang confuse perbezaan antara sistem 12 volt dan sistem 24 volt. Dan apa kelebihan kita buat sistem 24 volt ni. Dan bila masa kita nak gunakan sistem 12 volt dan bila kita nak gunakan sistem 24 volt. Tuan-tuan kena tengok video tu baru tuan-tuan boleh faham dengan jelas, insya-Allah. Kalau sempat, kita akan teruskan juga dengan sambungan pada bahagian AC output dan juga AC input. Inverter yang kita gunakan ni adalah inverter hybrid. Maksudnya kita boleh ada lebih daripada satu power source. Power source yang pertama adalah solar panel dan yang kedua adalah AC power. Dan untuk AC power ni kebiasaannya ada dua. Yang pertama daripada power TMB ataupun power daripada generator. Kalau tak sempat kita akan sambung dalam next video sebab hari ni nampak macam nak hujan walaupun masih panas. Dalam video yang lepas pun saya dah share dengan tuan-tuan, dekat dalam inverter ni kita ada solar charge controller, kita ada inverter, kita ada ATS, kita ada battery charger dan dia juga pelbagai fungsi dan kita pasang, kita setting ikut keperluan pemasangan kita. Macam tadi saya cakap boleh sambung AC power dan benda tu bukanlah satu kewajipan. Tapi kita boleh gunakan AC input ni sebagai backup. Kalau dekat kebun kita tu, dekat rumah kebun memang dah ada generator. Generator pun kita boleh sambung dekat sini sebagai backup power. Mungkin musim hujan, mendung, bateri tak boleh nak charge, kita boleh hidupkan generator untuk charge bateri dan kita akan gunakan juga power daripada generator tersebut. Okay, untuk sistem hybrid, sistem off grid ni, dia ada banyak pilihan, ada banyak configuration mengikut kesesuaian kita. Jadi yang mana satu kita nak guna, kita kena faham terlebih dahulu. Okey tuan-tuan, tadi tu kita cerita tentang tempat yang tak ada power TMB, sebagai contoh rumah kebun, tempat yang langsung memang tak ada power TMB. Tapi macam mana pula dengan rumah ataupun tempat yang ada power TMB? Boleh tak kita nak pasang sistem ni? Boleh tuan-tuan. Sebagai contoh dekat rumah ni, walaupun rumah ni ada power TMB, kita boleh pasang sistem ni. Dan untuk pasang sistem ni lebih mudah sebab kita tak perlukan permit. Power daripada inverter, daripada sistem kuasa solar ni, kita tak akan export ke TMB. Jadi, kita tak perlukan permit. Pemasangan ni sama macam dekat rumah tuan-tuan. Tuan-tuan sambungkan ataupun tuan-tuan pasang UPS, kita tak perlukan permit. Jadi, bila kita pasang sistem hybrid ni dekat rumah kita, sama saja macam kita pasang UPS dan bezanya UPS kita ni ada sambungan solar panel. Itu saja. Jadi, tak perlukan permit. Dan ada dua sebab kenapa kita pasang sistem ni dekat rumah. Yang pertama adalah sebagai backup power. Kita nak semasa blackout tak ada power TMB, rumah kita masih ada power. Power yang disimpan dalam bateri. Dan yang kedua tujuan kita pasang sistem hybrid ini dekat rumah yang ada power TMB adalah untuk mengurangkan kos bil elektrik. Memang betul bila kita guna solar, kos elektrik kita akan jimat, kos kita akan jadi rendah sebab kita dah kurang gunakan power daripada TMB ataupun kita tak gunakan langsung. Tapi dekat sini tuan-tuan kena fikir dulu sebab untuk kita buat pemasangan sistem hybrid yang ada bateri ni, kos dia tinggi tuan-tuan. Separuh daripada kos adalah kos bateri. Jadi, nak kata jimat memang jimat, tapi sama ada berbaloi ataupun tak tu, yang tu tuan-tuan kena buat kiraan dulu. Dan salah satu cara untuk kita jimatkan kos pemasangan ni adalah kita DIY, kita pasang sendiri. Dan inilah tujuan siri video ni untuk share dengan tuan-tuan. Saya nak tunjuk kepada tuan-tuan macam mana cara tuan-tuan nak pasang sistem ni. Tak kisah sama ada tuan-tuan nak pasang dekat rumah kebun, tempat yang langsung tak ada elektrik ataupun rumah yang ada bekalan elektrik. Untuk kita sambungkan inverter ni kepada bateri, kita akan sambung dekat terminal ni. Dekat sini pun ada label bateri positif, bateri negatif. Positif kita sambung dekat sini dan negatif kita sambung dekat sini. Supaya lebih mudah tuan-tuan nak tengok, nak nampak apa terminal-terminal yang ada dekat inverter ni, saya akan buka lagi satu inverter. Sebenarnya inverter ni memang dah ada orang order, tapi dia minta saya setting siap-siap inverter ni, baru saya buat penghantaran lah. Dan inverter ni sebenarnya dibeli untuk dibawa ke luar negara untuk pemasangan. Dan dia nak bawa ni ke Bangladesh untuk pemasangan dekat sana. Mula tu saya tanya juga, kenapa tak beli dekat sana saja? Dan berdasarkan info yang dia bagi tahu saya, dekat sana memang banyak jual inverter, macam-macam jenis inverter yang ada.
Tapi kebanyakannya ada inverter yang fake, tak berkualiti, dan situasi dia sama macam kita dekat Malaysia ni. Dekat Malaysia pun kita ada berlambak, memang ada lambakan inverter-inverter yang murah daripada China. Bukanlah kata barang daripada China ni tak boleh guna. Ini pun daripada China, tapi kualiti berbeza. Bila kita dekat Malaysia ni, kita suka dengan barang yang murah, jadi akan menjadi lambakan barang-barang yang murah, sebab seller yang jual peralatan solar ni kebanyakannya memang seller, dia orang bukan installer. Jadi sebagai seller, orang yang buat trading, dia akan cari barang yang mudah dijual. Bila kita suka barang yang murah, jadi dia akan bawa masuk banyak barang yang murah ni. Sebab itulah susah kadang-kadang kita nak pilih dekat Shopee, dekat Lazada, mana satu inverter yang berkualiti. Dan saya sendiri pun, saya pernah try inverter yang murah ni, memang tak boleh guna tuan-tuan. Sesuatu barang tu, harga dia mahal ataupun harga dia murah, mesti ada sebab. Sahabat kita yang order ni, Cik Manan, dia pun selalu juga tengok video ni. Cik Manan ni lah inverter Cik Manan. Dekat dalam ni kita ada user manual, ada lug, skru. Kemudian dekat sini ada dia punya inspection and testing report daripada kilang. Ini quick installation guide. Untuk inverter ni nanti saya akan setkan lah dia punya parameter untuk pemasangan di sana. Dan kita akan set berdasarkan bateri yang akan digunakan dekat sana. Bateri dia akan beli dekat sana. Cuma inverter saja bawa daripada sini. Untuk inverter ni tuan-tuan, saya memang ada simpan stok juga, tapi tak banyak. Sebab untuk inverter macam ni memang agak susah untuk dijual dekat Malaysia ni. Kebanyakan orang prefer untuk beli inverter yang harga lebih murah. Tapi itu orang kata apa, hak masing-masing lah. Jadi kalau tuan-tuan berminat, tuan-tuan boleh order. Dia pre-order tempoh hanya 10 hari saja akan sampai ke Malaysia. Kita tengok bahagian luar dulu. Ni bahagian bawah. Dekat sini adalah untuk AC in, AC out. Kalau kita nak sambungkan kepada TMB, sambungkan kepada generator, lalu inilah laluan kabel dia. Tapi terminal ada dekat dalam. Ini pula laluan kabel untuk AC out. Dekat sini kita ada USB untuk communication, sambungan untuk Wi-Fi RS485, input breaker, dan dekat sini kita ada non-contact relay. Ini kita boleh gunakan sebagai contoh kalau kita ada generator yang auto start, kita boleh sambung dekat sinilah. Dekat sini terminal untuk earthing, ada dua fan dekat sini. Ini adalah laluan untuk kabel bateri, positif dan negatif, kita akan masukkan dekat sini. Dekat sini pula adalah untuk laluan kabel solar panel, dan dekat sini pula ada switch untuk kita on dan offkan inverter ni. Kiri dan kanan ada ventilation hole, dan yang special dengan inverter ni, bahagian ventilation hole ni memang dah dipasang dengan jaring. Dan tujuan dia pasang jaring untuk mengelakkan daripada serangga masuk. Dekat rumah kebun, kebiasaan masalah yang kita hadapi, selalunya cicak akan masuk ke dalam inverter. Bila cicak masuk, berlaku short circuit, inverter akan rosak. Untuk situasi macam tu tuan-tuan, mana-mana brand pun memang kita tak boleh claim warranty kalau inverter kita tu rosak disebabkan ada serangga yang masuk. Jadi untuk inverter ni kita selamat sikit lah, sebab dekat sini dah pasangkan dengan jaring. Dan untuk pemilihan inverter ni, bukan kita tengok pada spesifikasi sahaja, kita kena tengok juga dengan design inverter tu. Dekat bahagian depan ada LCD, dan kat sini ada 4 button untuk kita setting inverter ni. Dekat atas ni ada 3 status LED. Yang ni untuk status output AC daripada inverter, charging status dan juga fault lah. Kalau ada masalah dengan inverter ni, lampu berwarna merah kat sini akan menyala. Dekat bawah ada logo SRNE dan juga terminal cover. Jadi untuk kita akses terminal yang ada dekat dalam ni, kita kena buka dulu cover. Ada 2 skru, kiri dan juga kanan. Kita akan buka skru dekat tepi ni, baru kita boleh tengok terminal yang ada dekat dalam ni. Untuk all-in-one ataupun hybrid inverter ni tuan-tuan, dia lebih mudah kita nak buat sambungan kalau kita bandingkan dengan kalau kita set up sistem yang solar charge controller berasingan, inverter berasingan, charger berasingan. Itu lebih complicated. Yang ni lebih mudah kita nak buat sambungan tuan-tuan. Dekat sini sebelah atas ni, sini kita ada AC input, ada earth, live dan juga neutral. Kemudian sebelah ni adalah untuk output, ada live dan juga neutral. Kemudian dekat sini adalah terminal untuk bateri, sama macam saya tunjuk tadi. Dan yang ni pula terminal untuk sambungan solar panel. Sebelah sini positif, sebelah sini negatif. Pastikan ketat. Untuk breaker ni kita dah test di awal video tadi, memang berfungsi dengan baik.
So kita akan mountkan kita punya box ni dekat sini. Semasa nak buat penyambungan ni, ada 2-3 benda yang kita kena ingat. Yang pertama, breaker mesti dalam keadaan off. Dan kabel untuk disambungkan kepada bateri ni, kita jangan pasang dulu. Kita pasang dulu kabel pada inverter, breaker dalam keadaan off. Nanti baru kita sambungkan kepada bateri. Kemudian cover untuk breaker ni pun kita dah boleh pasangkan balik. Untuk bahagian AC input dan AC output ni tuan-tuan, kebiasaannya untuk rumah kebun yang memang ada DB, ada wiring AC sama macam rumah kita yang biasa ni, kita akan pasang satu AC input breaker, satu AC SPD dan satu AC output breaker. AC output breaker ni lah yang akan kita sambungkan kepada DB yang ada dekat rumah tu. AC input breaker pula adalah untuk kita sambung kepada kita punya second source. Sebagai contoh daripada generator. Generator akan masuk dekat input breaker dan output breaker ni akan sambung dekat DB. Dan bagi tuan-tuan yang nak buat rumah kebun, tuan-tuan kena buat wiring macam rumah biasa, macam rumah yang ada power TMB. Cuma bezanya dekat rumah yang ada TMB, power yang masuk adalah power daripada TMB. Dekat DB lah. Tapi beza kita sistem kuasa solar ni, bila rumah tu nak gunakan sistem kuasa solar, power yang akan masuk dekat DB, dekat MCB tu adalah power yang keluar daripada inverter dekat bahagian AC output ni. Jadi tak timbul soal tentang earthing semua tu. Sebab kalau tuan-tuan tengok dekat rumah tuan-tuan, earthing kita adalah daripada DB, bukan daripada TMB. Daripada TMB cuma ada 2 kabel, satu live, satu neutral. Sama juga dengan situasi kita ni. Yang akan keluar daripada AC breaker output ni adalah kabel live dan juga neutral masuk dekat MCB dekat dalam DB. Bila nak buat rumah kebun, tak tahu lagi boleh masuk TMB ataupun tak, nak pakai generator ataupun nak pakai solar, tuan-tuan buat saja wiring tu sama macam rumah biasa. Tapi untuk setup ataupun penyambungan kita yang pertama ni, kita takkan gunakan dulu AC output breaker ni dan juga SPD, tapi kita akan buat penyambungan yang paling simple, yang paling mudah. Kita akan sambung terus kepada socket outlet untuk 3-pin plug. Kat sini ada 2, ini jenis yang waterproof. So kita akan sambung terus pada bahagian AC output. Socket outlet dah siap pasang dan sebenarnya tuan-tuan, socket outlet ni sama macam socket outlet biasa, cuma bezanya casing ni waterproof. Dan yang keluar daripada sini pun sama juga, ada 3 kabel, live, neutral dan juga earth. Ini kabel untuk outlet soket tadi, kita dah sambungkan pada bahagian output dekat kita punya inverter. Yang ini live dan yang ini neutral. Dan untuk kabel earth ataupun kabel bumi, kita sambungkan pada body inverter pada terminal earth dekat bawah ni. Dalam pemasangan sebenar, sebelum tuan-tuan nak sambungkan bateri, nak breaker, nak onkan inverter ni, tuan-tuan kena pasang dulu terminal cover ni untuk keselamatan. Tapi untuk ni saya takkan pasang dulu sebab ada lagi benda yang saya nak share dengan tuan-tuan. Sebelum kita nak buat sambungan kepada bateri ni, pastikan breaker dalam keadaan off, baru kita buat sambungan. Bateri kita dah sambung, sekarang ni kita akan upkan breaker dan kita akan onkan inverter ni. Untuk kita onkan breaker, switch ada dekat bawah ni, kita onkan dan kita akan dengar bunyi beep. Bunyi beep tu adalah normal. Dah ada bunyi beep, tapi bunyi beep ni kita boleh disablekan nanti. Bunyi beep tu kadang-kadang mengganggu juga sebab setiap kali ada perubahan input ataupun output pada inverter ni, bunyi beep tu akan kedengaran. Nanti kita akan disablekan dan dekat sini kita dah nampak bahagian lampu AC ataupun inverter ni dah menyala warna orange. Bermaksud kita dah ada AC output daripada inverter ni. Saya nak share dengan tuan-tuan beza output inverter yang berkualiti dengan inverter yang bermasalah. Kalau kita tengok dekat sini sekarang ni dah ada supply dah. Bila kita letakkan voltage tester ni, kita akan nampak dekat live ni akan menyala, ada api lah biasa orang sebut. Dan kalau kita letak dekat neutral ni, dia tak akan menyala, tak ada api. Kalau inverter yang bermasalah, inverter yang murah yang pernah saya test sebelum ni, dekat live ada api, dekat neutral pun ada api. Yang ni kalau kita test dekat neutral memang takkan ada lah, dan ni lah benda yang sepatutnya berlaku. Dan lagi satu tuan-tuan, pernah berlaku pada saya sendiri semasa saya buat tutorial sistem solar hybrid 12V menggunakan inverter daripada Power MR. Pada bahagian terminal untuk solar panel ni pun
ada AC voltage. Sebab itulah saya tak galakkan tuan-tuan gunakan inverter tu. Kalau yang ni kita test, takkan ada supply, takkan ada api. Selamat untuk kita gunakan dan selamat untuk kita sambungkan kepada solar panel. Kita tak tahu apa akan berlaku kalau ada AC power dekat sini pergi kepada kita punya solar panel. Memang berbahaya dan tak mustahil solar panel kita boleh terbakar. Jadi yang ni alhamdulillah selamat, tak ada AC power dekat sini. Tapi kalau kita test kita punya soket alot ni menggunakan soket tester ni, kita akan tengok dekat sini kita ada masalah, kita missing earth. Dan untuk yang ni saya akan share dengan tuan-tuan dalam next video nanti macam mana untuk kita atasi masalah missing earth ni. Untuk setup yang simple ni dah selesai tuan-tuan. Cuma tadi tentang missing earth ni. Dan kalau tuan-tuan dah lama dekat channel ni, tuan-tuan pernah tengok video-video sebelum ni, mungkin tuan-tuan pun dah tahu dah macam mana nak selesaikan masalah missing earth ni. Dan untuk kita punya sistem ni banyak lagi video tuan-tuan. Sebab untuk hybrid inverter ni kita ada banyak setup, kita ada banyak setting yang kita boleh buat dengan menggunakan inverter ni. Dan semua tu saya akan share dalam video-video seterusnya nanti. Jadi sampai setakat ini saja untuk video kali ini. Jangan lupa like dan subscribe YouTube channel Aku Polit Malaysia. Jumpa lagi. Assalamualaikum.